Cinta Tak Diduga, topik yang kami bawakan untuk anda pada hari ini berkaitan dengan hikayat perkahwinan dan komen-komen daripada penonton yang disayangi membanjiri Facebook WHI. Syira, ya. Saya nak baca satu dahulu. Daripada Bunga Lili, katanya cinta yang tak diduga hadir selepas masing-masing gagal dalam perkahwinan pertama. Selepas 22 tahun bertemu kembali dengan rakan sekolah dan cinta bertaut tanpa diduga. Pada asalnya nak berkawan pada zaman persekolahan, sekarang dah menjadi cinta azali antara kami. Sweet, dan semoga cinta itu berkekalan. Dan di studio, Syira, kita bawakan pengantin baru. Masih terbau lagi nasi minyak. Kita bawakan kepada anda semua di studio. Di sebelah Sugi, kalau boleh kita perkenalkan Puan Nur Farah Syahira Syahri. Sama nama kita, Syahira dan Syahira. Selamat pengantin baru. Dan bersama dengan suaminya, Encik Zul Fadli Syahrul. Terima kasih kedua-duanya. Baru berkahwin Ahad lepas, ya? Ya, betul. Wow, alhamdulillah. Terima kasih bersama kami. Dan di hujung sana, tak lain tak bukan, kita bersama dengan Datin Sri Dr. Fadzila Muhammad Ali selaku perunding motivasi kita yang berpakaian serba merah, color of love. Yes. Ya. Terima kasih Datin Sri bersama dengan kami hari ini. Sihat, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Dan Sugi, kita bercakap mengenai cinta tak diduga ini. Saya kira ramai dalam kalangan penonton yang dah pun tahu mereka ini dah pun mendirikan rumah tangga. Tetamu kita di studio ini, mungkin sebagai permulaannya boleh saya mulakan dengan Puan Farah terlebih dahulu. Secara ringkasnya lah, nak berkongsi kepada para penonton di luar sana detik-detik perkenalan dengan suami dulu. Silakan. Okey, permulaan kami berkenalan melalui media sosial di Instagram. Okey, pada masa tu saya tak balas sangat mesej dia. Okey, jual mahal lagi dia. Kan, jadi macam saya anggap macam kawan biasalah. Jadi satu hari tu nak raya haji tahun lepas, 8 hari bulan dia ada mesej saya. Jadi saya balas. Dan pada malam raya haji tu pun dah ada mesej juga. Dan pagi raya tu pun dah ada mesej. Dan di situlah kami berbalas-balas mesej dan dia cakap nak datang rumah. Dan dia kata macam nak jemput dia. Bukan datang rumah. Cakap sebab dia tanya Raya Haji ni tak ada pergi mana-mana ke? So saya cakap Raya Haji ni tak ada pergi mana-mana. Sebab ni KL biasa lah. Kalau Raya Haji ni orang duduk rumah tak ada berjalan. Lainlah kecuali saya macam bagi hint kan. Kalau awak ada buat open house, bolehlah saya datang. Jemputlah saya. Encik Zul KL. Farah pula duduk di Perak. Okey. Baik. So, lepas tu dia pun balas, datanglah. Mesti dia datanglah. Cakap betul ke datanglah? Okey, dengan saya jangan cakap datang. Kalau cakap datang, saya cakap saya datanglah. Okey, saya cakap saya datang, saya siap-siap, saya terus gerak ke bahagian Datuk. Okey, baik. Tapi apa yang membuatkan Encik Zul ingin menyapa Farah di media sosial? Sebab memang tak kenal pun siapa Farah ni sebab itu. Walaupun Farah seorang content creator di TikTok masa tu kan. Tapi Encik Zul, apa yang membuatkan awak ingin menghantar message? Ada sesuatu, power, magic daripada Farah ni, ya? Dia macam mana? Kita random, lelaki kan. Macam orang kata, jodoh ni tak semestinya jatuh sendiri kan. Kita kena cari, betul tak? So saya pun random lah cari. Tiba-tiba satu hari tu saya tengok YouTube. Tapi dalam YouTube tu video tu dia tengah beraya ke tengah masak time raya ke rekod family lah macam tu. Dia cakap perempuan ni comel lah, cantik lah. Comel lah, cantik lah. Lepas tu okeylah, saya try lah cari nama dia, tengok YouTube dia, lepas tu saya cari Facebook dia dengan IG dia. So saya pun DM. So DM, dia tak balas. Okey. So cerita dia asal dia daripada Raya Haji tahun lepas 2022. So 2 tahun sebelum tahun lepas tu, dalam lebih kurang 2019-2020. Mesej tu saya dah hantar kat dia. So saya try sebanyak 3 kali. So dia tak pernah reply. So tapi baca ke tak? Baca tapi tak balas. Tak ada. Dia tak ada baca. Tak seen lah maksudnya. Dia tak seen langsung. Sebab kadang-kadang ada orang dia baca tapi dia saja tak accept. So saya pun Sugi biasa buat. waktu tu saya tak ada stalker sangat kan. Lepas tu unfollow lah, unfriend lah. Merajuk dah ni kira. Tak ada. Kita ketepikan lah benda yang tak penting kan. Tak penting lah. Kita try yang lain lah. Tiba-tiba Raya Haji tahun lepas lah. 2022 tahun lepas Raya Haji. 2 hari sebelum Raya Haji, dia balas mesej tu. So dia balas mesej tu 2 hari 2 hari sebelum Raya Haji. So hari pertama dia balas, malam tu
saya terfikir lah, kenapa dia balas lah. Mungkin inilah jodoh yang jatuh daripada langit kan. Orang kata atas usaha sendiri kan. So, saya pun try lah, cuba hard orang cakap kan. Try hard kan. Lepas tu raya haji tu siang. Pagi ke tengah hari macam tu saya mesej dia, "Hai, selamat raya haji." Lepas tu dia pun balas. Lepas tu sambil cakap-cakap tu dia pun cakap tak beraya ke. Lepas tu lah. Dah mulalah bersembang maksudnya. Pergi ke rumahnya. Okey. Baik, saya suka bila Cik Zul kata tadi, jodoh pertemuan itu di tangan Tuhan, jodoh pertemuan ajal maut itu di tangan Tuhan. Kita ada orang bercinta bertahun-tahun, bagai nak rak ni orang kata, tapi tak jadi-jadi. Ada orang bercinta sekejap je dah jadi. Kalau saya boleh bertanya kepada Datin Sri sendiri, macam mana kita nak tahu bahawa itu adalah jodoh kita? Adakah petanda-petanda yang boleh kita rujuk bahawa itu adalah jodoh kita? Kita tak boleh jangkakan. Macam Zul tadi kata baru nak jumpa macam tak tahu. Kadang-kadang orang yang berkawan 10 tahun, 1 dekad pun dia tahu orang ni asal usul apa benda pun, tetapi kalau tak ada jodoh tak ada. Betul. Itu kuasa Allah Taala. Allah dah menentukan jodoh, hidup, mati, anak lahir tu daripada Allah. Allah yang menentukan, kahwin tu pasangannya Allah yang tentukan, mati tu kita pun tak tahu bila, Allah yang tentukan. Itu kuasa dia. Jadi kita hanya berdoa. Ya, kita hanya berdoa macam Ustaz Zul tadi. Mungkin ini jodoh aku. Ya, kerana dia dah jawab ni, dia dah jawab. Itu sesuatu yang istimewa. Jadi ini kita berserah saja jodoh. Kadang-kadang jodoh kita entah di seberang laut. Ya. Kadang-kadang jodoh kita tepi rumah. Kita tak tahu. Ini yang dikatakan jodoh. Okey. Baik. Dan ini membuatkan saya ingin bertanya kepada Farah. Tadi saya panggil dia Syah sebenarnya dalam bilik makeup. Jadi macam sekejap saya kena fikir nama dia Farah ke Syah, tapi apa pun kita panggil Farah lah ya. Farah, apabila Farah membalas mesej Zul, apa yang terlintas di hati awak dan fikiran awak? Kenapa masa tu baru nak reply? Sebenarnya kan masa saya balas mesej itu saya anggap macam kawan je. Okey. Sebab orang kenal saya melalui media sosial dan memang ramai orang PM saya apa semua. Jadi saya hanya sekadar macam balas sekadar kawan dan kenalan daripada laman sosial kan. Jadi tak terlintas pun pada masa tu saya nak kata ini jodoh saya. Tapi adakah masa tu awak mencari cinta? Ada juga. Ada juga sebab saya pun redolah macam anda kata jodoh saya di laman sosial saya terima. Dan pada masa yang dia mesej saya nak datang rumah tu pun saya tak terlintas pun saya nak lebih rapat dengan dia kan. Itulah macam alhamdulillah kan benda tu alhamdulillah memang pertama kali dia datang rumah dan family pun setuju dan tengok cara dia berkomunikasi dengan mak ayah saya, dengan adik-beradik saya. Secara tak langsung abang saya dan kakak saya terus kata dia suka dengan Zul pada masa tu. Dan saya kata pada masa tu nanti dulu sebab saya nak kenal dulu. Belum sempat Kena kenal dulu. Betul pada masa tu. Dan saya kata tak apalah saya nak kenal dulu macam mana hati budi dia apa semua. Itulah. Dan selepas itulah kami berkenalan lebih rapat kan. Lebih kurang setahun? Lepas tu berkahwin minggu lepas. Wow. Effort daripada Encik Zul. Kami berkahwin tu cukuplah setahun perkenalan. Cukup setahun perkenalan. Okey, baik. Kita dah dengarkan sedikit kisah cinta mereka berdua. Tapi sebelum tu kita nak dengar juga apa pandangan orang ramai di luar sana. Jom kita tengok. Kelebihan pasangan tu lebih daripada kekurangan. Maknanya you boleh terima dia. Walaupun dia banyak kekurangan, banyak kelebihan, tapi kita nampak kelebihan tu lebih lah. So dia boleh cover kekurangan dia. Pengalaman saya sendiri dengan husband, kita orang sedara, second cousin lah. Kira dua pupu. Memang saya tahu dia tu sedara, cumanya kita tak ada macam tak rapat lah. Tiba-tiba sampai ke jenjang pelamin. Memang dah jodoh tu, memang kita semua orang tak sempurna. Jadi memang kena terimalah seadanya. Jadi itulah pengorbanan yang kena buatlah untuk setiap orang.
cinta ni ialah itu semua rahsia Allah kan. Kadang ada orang tu kawan lama bertahun-tahun tapi tak boleh sampai ke jenjang pelamin. Ada tu kawan sekejap je. Kadang ada yang tak sempat berkawan, tahu-tahu dah kahwin. Macam saya pun, saya kawan dengan suami lama juga and then baru decide untuk married kan. Baik, itu dia banyak kata pandangan-pandangan rakan-rakan kita di luar sana dan saya tertarik dengan responden tadi cakap tak ada orang yang sempurna dalam dunia ni. Saya bersetuju tak ada orang yang sempurna dalam dunia ni dan berbalik kepada kisah cinta antara Farah dan juga Encik Zul sendiri. Kalau boleh saya bertanya, kita sedia maklum kita kenal dengan Puan Farah, beliau dilahirkan tanpa kedua tangan dan juga untuk mengambil keputusan untuk berumah tangga bersama dengan Farah. Mungkin ada juga respon-respon daripada keluarga ataupun sebenarnya ada juga respon daripada masyarakat yang mungkin kurang nak didengar dan sebagainya. Bagaimana respon daripada keluarga terlebih dahulu dan bagaimana Encik Zul sendiri tangani respon-respon yang kurang enak untuk didengar? Okey. Untuk respon keluarga saya jenis tak kisah pilihan saya. Terpulanglah macam mana pun memang tak kisah. So first time saya bagi tahu, diorang okey je. Okey. So bila okey, saya terus bawa keluarga jumpa family dia dan dapatkan kedua belah pihak. So kami bertunang pada 20 bulan 11 tahun lepas 2022. So daripada bulan 7 berkenal tu raya haji first time jumpa tu sampai bulan 11 kami ikat. So mak tengok dulu ke ataupun tunjuk gambar kat ibu bapa ke? Tunjuk gambar. Tapi seperti yang Syirah tanyakan tadi Encik Zul, pasti ada juga mereka, bukan keluarga, mungkin masyarakat, dia berkata sebab ada yang berkata dia ni menumpang glamour isterinya yang famous di TikTok dan sebagainya. Mungkin di awal, sekarang mungkin tidak kisah, tetapi di awal itu pastinya mengguris hati Encik Zul. Okey, kita sebagai manusia memang menggurih hatilah benda tu kan. Tapi kalau pada haters kita panggil senang pada haters tu kalau haters makan cili dia terasa pedas. Pada haters tu kan, kalau macam contoh dia komen macam tu, dia boleh sendiri tengok. Macam saya buat live pun saya tak guna akaun saya. Saya guna hanya akaun dia pun. So dalam Facebook dengan IG saya memang kalau orang luar add memang private lah. Saya kena accept dulu baru kita boleh friend lah. So memang tak ada. Kawan saya dalam IG dengan Facebook sampai sekarang bawah 100 je. Tak lebih pun. Kecuali dah kenal, okey, kita accept. Kalau tak kenal, sorry, maaf. Saya bukan kejar populariti dia. Kalau saya kejar populariti dia, saya rasa saya boleh cipta sendiri. Farah ada berapa fan? Followers. Kalau di TikTok dalam 750 lebih. Wow. Kalau di Facebook dalam 25 ke atas, 25 ke atas. Kalau Instagram dalam 91 ke atas. Wow. Lepas ni boleh tambah 1, 2, 3 lagi follower. Tapi nak tanya kepada Datin Sri, bila bercakap mengenai jodoh ni, pastinya kita tak tahu sama ada individu ini untuk kita ataupun tidak. Seperti juga Farah, mungkin masa tu Farah pun tak tahu betul ke dia ni jodoh aku. Tetapi Farah mencuba juga dan pastinya Zul pun mencuba. Tapi apa yang kita nak tanya adalah bagaimana untuk kita membuka pintu hati kita, sebab kita was-was ni betul ataupun tidak. Lepas tu dah ada orang dah ketuk dah ni, tapi kita tak buka lagi pintu hati tu. Macam Farah dia buka, ada ramai lagi yang sedang menonton, tak buka-buka lagi pintu hati. Biasanya perkenalan ni pada mulanya kita tengok air muka orang tu dulu. Perangai dan tingkah laku. Mengapa dia berani datang ke rumah kita? Kalau dia nak main-mainkan kita, dia nak berkawan saja. Dia ajak kita pergi tengok wayang. Dia ajak kita pergi makan-makan. Dia tak datang rumah dulu. Biasanya lah. Tetapi mengapa dia sanggup datang rumah? Jumpa mak bapak dia. Baru bawa anak makcik, boleh nak pergi makan. Dia tak macam tu. Bawa pergi makan. Bermakna dia minta izin dulu. Dia ada hajat besar. Dia ada hati besar. Tetapi dia belum tentu, biar dia berkawan dulu. Siapa dia Farah, siapa dia Zul, supaya kenal mengenali. Ambil masa setahun. Bawa pula mak bapak pergi jumpa. Ini adalah sesuatu yang mengatakan dia sudah ada hajat. Dalam hatinya, kalau bersesuai, mak bapak aku terima, aku kahwin. Ini jodoh aku. Ya. Tetapi ada setengah sebaliknya, yang tak ada jodoh, ya, dia berkawan-kawan tapi kadang-kadang dia mengelak-ngelak juga, ya, ada juga ni calon nombor 1, ni calon nombor 2, ni calon nombor 3.
Tetapi ini Zul dah letakkan satu pengharapan. Dan mungkin Farah tahu dia ada. Hati kita tahu yang mana satu suka kita, yang mana satu tak suka kita. Baik. Naluri itu orang kata. Naluri itu tertarik atau tidak. Dan kita pun sama-sama berkongsi. Kita serasi atau tidak. Pada masa kita berkawan, pada masa kita ber-TikTok itu atau kita bertelefon, kita tahu kita ni serasi atau tidak. Dia ni sombong atau tidak. Dia ni bercakap besar atau tidak. Kita tahu kalau orang tu sederhana, sesuai dengan jiwa kita, insya-Allah kita pun berdoa selalu kalau sembahyang, ya Allah bagilah aku jodoh dengan dia. Ya, itu yang selalu Allah tunjukkan. Orang yang macam mana. Memang pun kalau kita mula berkenalan, kita memang terlekat dengan orang itu. Dan kita boleh bandingkan dengan siapa yang sekeliling kita yang masih ada yang ber-TikTok dengan kita, yang kononnya masuk itu masuk. Tak tahu, belum tentu. Tapi yang honest, yang betul-betul sayang, yang betul-betul nak cari isteri. Ini dia. Dan saya suka bercerita mengenai buka hati ini. Tadi Farah ada kongsikan yang ada ramai sebenarnya yang DM tepi Farah dan sebagainya, ingin berkenalan dan sebagainya. Akan tetapi kenapa Mrs. Zul yang dibalas? Di mana keistimewaan si suami ni? Itulah macam nak cakap ya. Ingat lagi tak mesej pertama yang Zul hantar tu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai, boleh kenal. Straightforward je lah. Jadi macam istimewaan dia, permulaan masa dia datang tu ialah gentleman lah kan. Sebab dia datang jumpa family saya, lepas tu berkenalan dengan family saya. Di situ saya nampak cara dia seorang yang jadi macam bertanggungjawab, dan juga seorang yang pertama kali jumpa macam handsome-nya. Macam tu. Ada orang kata macam Zul Arifin. Saya baca ramai orang baca macam Zul Arifin. Dia rasa dalam kamera saja. Tapi di mata isteri awak memang handsome katanya. Tampan. Ya. Itulah yang membuatkan kita bertambah sayang. Itu membuatkan hati kita terlekat. Itu kerana pandangan yang diberi oleh Allah Ta'ala istimewa. Ini jodoh aku ni. Wah, handsome ni. Dia pun cantik ni. Ini boleh jadi mak kepada anak-anak aku ni. Ada tarikan. Ada tarikan. Saya pula rasa malu pertama kali dia datang rumah. Saya rasa nak keluar ke tak nak? Nak keluar ke tak nak? Saya katakan sebab keadaan diri saya kan. Saya kata kalau dia nampak saya, dia terima tak ya? Macam itulah. Jadi bila saya keluar rumah, terus saya pergi kat kereta dia kan. Dia pun macam malu masa nak masuk rumah. Dia tengok saya pun macam biasa, dan saya masa nak masuk dalam rumah tu pun saya cakap dengan dia, okey tak dengan saya ni? Dia kata okey je, tak ada apa pun. Dia kata macam tu. Jadi di situlah macam saya kata dia ni tak pandang dari segi luaran saya lah. Tapi bila Farah bercakap mengenai tak tahu sama ada dia akan menerima keadaan saya. Adakah sebelum ini Farah mempunyai apa-apa pengalaman berkenalan dengan orang dan fizikal itu dijadikan bahan kena reject? Kalau tak nak bercakap mengenainya tidak mengapa, tapi sebab awak mention tadi kan. Kira biasalah kan lelaki nakkan kesempurnaan dari segi wanita, betul kan? Jadi pernah berkenalan dan saya cakap dia pandang dari segi sudut luaran, dan di situ kita nampak dari segi dia memandang dari segi sudut luaran lah. Adalah juga. Ada. Baik. Dan banyak komen di Facebook juga yang dikongsikan oleh penonton kita. Okey, ini daripada Sakinah Ramli. Selamat petang semua. Cinta tak diduga. Saya sendiri tak menduga berkahwin dengan sepupu sendiri. Kisahnya nak kenankan untuk kawan, tapi sendiri yang tersangkut. Banyak halangan dan dugaan, tapi cinta tu kuat. Sekarang dah bersama suami selama 13 tahun dan 4 orang cahaya mata. Alhamdulillah. Dan Sugi, kalau boleh saya kongsikan satu lagi daripada adik Putri. Katanya, cinta tak diduga. Saya kenal dengan mak ayah dia dalam beberapa bulan. Nak pula ayah dia suruh berkahwin dengan anak dia. Alhamdulillah sekarang dah 5 tahun usia perkahwinan saya. Wow. Okey, baik. Sebab saya pun pernah baca kisah cinta tak diduga di mana orang dia book rider untuk hantar makanan ataupun untuk ke mana-mana
mana lokasi dan tiba-tiba daripada situlah berputiknya cinta, balas-balas WhatsApp dan sudah pun berkahwin, ada anak. Memang tidak diduga kan, Datin Sri. Datin Sri, biasanya bila kita nak berkenalan dengan seseorang, apa antara aspek-aspek yang perlu kita titik beratkan? Mungkin ini subjektif, tapi dari pandangan Datin Sri dengan pengalamannya sendiri. Kita tengok orang tu macam mana orangnya, ya, kelakuannya. Kita tahu matanya liar ke tak liar kan, kita orang perempuan ya. Tapi kalau kita tengok luarannya dulu, kemudian mula kita bercakap. Adakah dia menghormati kita? Adakah dia menghormati kita sebagai seorang wanita atau sebagai orang perempuan? Ya. Adakah dia kalau dia berlaku kurang sopan, ini dah jadi satu poin red flag lah orang kata. Dan lepas tu kita akan tanya lagi, oh, you sekolah mana? You kerja di mana? Itu kita nak tahu. Poin nombor 1, dia dari mana? Dan keluarga dia. Kemudian kita lama-lama ya, benda ni bukannya sekejap. Lama-lama baru kita tahu, oh, dia begini, dia begini. Adik-beradik dia berapa orang, mak dia berapa orang ya. Itu mungkin Zul dengan Farah buat, dan Zul pun sanggup bawa mak bapak pergi tengok. Ya, ini yang istimewanya ya. Dan kita tahu kalau jodoh tu ya tak ke manalah. Memang di situlah hati kita akan terpaut di situ. You letaklah 10 pramugari ke, 10 ratu dunia ke. Kalau kita kata Farah lah. Ya Zul. Ya, itu dia. Dan saya suka bila yalah betul lah, jodoh tak ke mana, jodoh juga perlu dicari dan sebagainya. Tapi kita nak tanya juga kepada Encik Zul, kita melihat Puan Farah ini sebagai di sosial medianya sebagai seorang wanita yang cekal dalam menghadapi liku-liku kehidupan dan sebagainya. Kita nak tanyalah sebenarnya sebagai seorang suami, Puan Farah ni orangnya macam mana? Puan Farah ni orangnya macam mana? Kalau bagi saya sebenarnya dia macam kanak-kanak riang. Kenapa tu? Dia ada part-part yang dia macam budak-budak. Tapi kita tengok lah, kalau kat luar tu dia berdepan orang, dia sangat mature lah. Tapi kalau kat rumah tu, lepas berkahwin daripada hari Ahad itu, tak sampai seminggu lagi ya. Dia macam budak-budak. Manja. Pernah merajuk tak? Merajuk dia pernah. Saya pun pernah. Awak pun pernah? Okey. Kalau merajuk susah tak nak pujuk? Dia senang. Senang? Kalau awak yang susah ya? Saya susah. Aduh. Terbalik pula kesnya. Farah, kalau dia merajuk macam mana awak pujuk dia? Saya pujuk dia. Saya macam, sebab saya kan, dia kata macam budak-budak kan. Sebab saya jenis suka buat perangai budak-budak saya lah. Macam main cak-cak ke. Musik. Musik lah. Lepas tu gelak-gelak ke. Padahal benda tu serius kan. Tapi saya jenis suka gelak. Jadi saya buat benda tu jadi macam happy. Lama-lama dia akan sejuk. Rasa saya background Farah ni waktu oleh kerana keadaan fizikal dia, mak bapak memang sayang buatkan macam baby dia lagi lah. Dari dalam keluarga tu dia macam baby dalam keluarga. Jadi bila dia dah kahwin, dia belum nak bertukar lagi lah. Itu masih baby lah. Itu sebab dia bercak-cak dengan Zul tu. Jangan bertukar jadi singa juga. Tapi itu yang menghidupkan juga suasana rumah tangga. Walaupun baru seminggu berkahwin. Alhamdulillah. Sebab saya nak sentuh dia pun susah, tak boleh kan. Jadi itulah cara saya memujuk dia. Berkomunikasi. Berinteraksi. Okey, baik. Dan Farah, mungkin juga ramai yang menonton sekarang ini tengah mencari jodoh mereka. Mencari cinta lah. Jodoh kita tak tahu kan. Mencari cinta. Tetapi belum lagi mendapat apa yang mereka inginkan. Apa yang boleh Farah kongsikan kepada mereka? Sebab Farah pun cinta ini datang tanpa diduga. Pada waktu yang tidak awak duga kan. Apa yang saya boleh katakan, jodoh tu takkan dapat dalam masa terdekat kan. Apa yang kita boleh lakukan, cuba usaha untuk mendapatkan jodoh yang terbaik dalam hidup kita, dan redha je dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita, dan insya-Allah
kita berdoa supaya Allah menemukan jodoh yang terbaik dalam hidup kita. Yang penting usaha. Yang penting usaha. Ada usaha tu, sebab tu dia ada TikTok, dia ada Facebook, ada apa hubungan-hubungan dengan luar tu ada. Jangan duduk di rumah senyap saja. Jadi bila buka sikit, orang pun tengok dan ada orang respon. Tertarik dengan kita. Okey, baik, dah di hujung perbincangan kita juga, Encik Zul, kami berikan sedikit ruang kepada anda. Apa yang ingin dikatakan kepada isteri tercinta? Saya cuma nak dia dapat jaga saya sampai hujung nafas ke syurga. Itu je lah, menjadi isteri yang baik dengan cakap. Kan, suruh main cak-cak. Macam tu je lah. Dan Farah pula? Utamakan saya daripada sekeliling kalau boleh. Itu yang saya nak. Baik, dan Farah pula untuk isteri, untuk suaminya? Saya harap jadi suami yang terbaik dalam hidup saya. Seorang lelaki yang bertanggungjawab dan dapat membantu saya dengan semampu yang mungkin. Dan semoga jodoh kita berkekalan sampai ke syurga. Datin Sri, di penghujung ini ada apa-apa mesej untuk pasangan baru ini? Ya, hormat menghormati antara suami dan isteri adalah amat penting. Ya, suami sanggup mendengar apa yang isteri cakap, isteri sanggup mendengar apa yang suami nasihatkan. Kedua-dua saling bantu-membantu. Untuk meningkatkan lagi kita hidup berkeluarga ni, kita perlu mempunyai timbang tara, mempunyai keserasian. Jangan dua-dua orang nak jadi bos. Ya. Satu, kalau hari ini seorang jadi bos, dia jadi pengikutnya. Besok katalah ada peluang dia nak jadi bos, boleh menasihatkan suami misalnya. Jadi semuanya adalah untuk menuju ke arah kebaikan. Ya, betul. Dan satu saja, ingat Allah. Ingat pada Tuhan. Ya, dan Allah yang menjadikan pertemuan kita, jodoh kita di sini. Dan semoga kita berbahagia sampai bila-bila. Insya-Allah ada anak cucu. Zul yang jaga nanti. Mak tukang cak-cak je. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada ketiga-tiga tetamu kita pada hari ini, Datin Sri Dr. Fazilah Muhammad Ali, Zul dan juga Farah Syairah. Terima kasih. Dan sekali lagi selamat pengantin baru. Okey, baiklah, kita nak berhenti seketika sebelum kita ke perkongsian selanjutnya.